Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini Agenda Awani. Anda sedang menonton saluran pilihan raya anda dan pastinya menjelang pilihan raya umum ke-15 Malaysia Memilih. Selaras dengan perkara 40/2/B dan juga perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara baginda dengan memperkenankan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada Isnin 10 Oktober 2022. Ini bermakna pilihan raya umum ke-15 akan diadakan dalam tempoh dan juga waktu terdekat. Kita bercakap lanjut berkaitan dengan perkara ini. Kita nak bersama dengan Datuk Muhammad Razlan Rafi'i, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. UMNO secara konsisten sebelum ini dan juga Barisan Nasional untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh terdekat dan juga tahun ini juga. Ini sesuatu perkara dan juga perkembangan baik di peringkat UMNO dan juga Barisan Nasional sendiri. Apa komen awal Datuk berhubung dengan pembubaran Parlimen ini? So, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung dalam masa-masa kita melihat PRU ke-14, satu penggal kita dah selesai. So ini merupakan satu tanggungjawab yang cukup berat untuk rakyat kali ini untuk memilih kerajaan yang lebih stabil dan lebih menjamin masa depan negara lah. Dan saya percaya konsistensi yang UMNO laksanakan, Barisan Nasional laksanakan ini tidak lain tidak bukan sebenarnya untuk kita memastikan rakyat diberikan mandat dan insya-Allah kita dapat mewujudkan satu kestabilan politik dalam negara kita. Baik, dan juga ini antara langkah penting apabila mandat rakyat itu dikembalikan selepas kita melihat kepada percaturan politik yang pelbagai sebelum ini dan juga kestabilan politik yang mungkin dalam setengah kita memikirkan ia berada dalam keadaan yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi untuk kali ini bagaimana Datuk nak memastikan dan juga nak melihat kepada sokongan rakyat terhadap Barisan Nasional dan juga UMNO itu dapat diperkukuhkan dengan mengambil kira mungkin sejarah pada PRN Melaka dan juga Johor? Kita sebenarnya amat konsisten lah apabila kita melihat kepada kebobrokan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan itu. Sebenarnya saya melihat rakyat dah mula sedar ketika itu sebenarnya kerajaan ini tidak boleh dipilih dengan sewenang-wenangnya lah. Mesti ada rasa tanggungjawab dan mesti ada kumpulan kabinet yang mempunyai tanggungjawab dan pengalaman untuk kita mentadbir negara ini. Dan saya percaya apabila bukan hanya PRN Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak, sebenarnya kita melihat PRK sebelum itu pun sebenarnya rakyat dah mula untuk sedar dan memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional untuk memimpin negara semula. Cumanya apabila ada unsur-unsur yang langkah syarikat dan pelbagainya, ini sebenarnya telah menyebabkan langkah-langkah untuk kita pergi kepada Pakatan Nasional dan juga Barisan Nasional secara solo itu agak tercalar sedikit. Tapi apa pun yang kita lihat, hari ini kita telah ada satu wave yang konsisten, yang saya lihat hari ini rakyat memang nakkan Barisan Nasional kembali. Sebab ada banyak perkara-perkara yang kita dah buat ini menunjukkan hasil. Dan mereka dah bagi peluang kepada Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan pun sedar bahawasanya semua yang mereka lakukan semasa 22 bulan itu, ianya memberi impak negatif kepada rakyat dan rakyat tak selesa dengan apa saja yang mereka lakukan selama 22 bulan itu. Dan saya percaya ini adalah waktu yang terbaik lah untuk kita kembalikan semula mandat rakyat dan kembalikan kepercayaan itu kepada Barisan Nasional. Kerana dengan pengalaman kita, dengan kita punya ahli-ahli parlimen yang mempunyai biografi yang cukup baik apabila kita melihat mereka mentadbir negara. So ini adalah bukti untuk kita jalankan kerajaan ini dengan satu kumpulan yang kukuh. Bukannya kita boleh topok-topok daripada mana-mana parti dan mana-mana pihak-pihak yang berkepentingan. Yang akhirnya sebenarnya kerajaan ini tidak akan dapat mencapai satu kata sepakat untuk kita laksanakan sesuatu rasa untuk rakyat. So apa pun yang kita lakukan sekarang ini adalah asalnya rakyat perlu mendapat manfaat dan kebaikannya. Dan saya percaya inilah yang kita hajatkan sekian lama apabila kita telah mengalami kekalahan. Kita belajar daripada kekalahan.
dan kita mendapatkan semula kepercayaan kepada rakyat dan kita tunjukkan apakah sebenarnya yang kita dah buat daripada hasutan ataupun hasutan dan juga macam-macam lah yang Pakatan Harapan buat pada ketika mereka menang sebenarnya. So kita buktikan satu persatu bahawasanya kita lebih baik daripada mereka. Dan rakyat tak boleh, rakyat sedang menilai dan rakyat sedang menilai itu sebab kita menang PRK, PRN yang sebelum-sebelum ini. So Alhamdulillah. Dan juga Dato', ada yang mempersoalkan berkaitan dengan kenapa pilihan raya perlu diadakan dalam musim banjir dan juga bencana, dan juga pihak lawan dan juga parti lawan mendakwa ini adalah strategi daripada Barisan Nasional dan juga UMNO bagi memastikan bahawa persentaj ataupun peratusan keluar mengundi itu rendah dan memberi peluang kepada Barisan Nasional untuk menang. Dan juga ada yang menyatakan bahawa untuk mengelakkan daripada isu-isu dan juga kes-kes mahkamah. Apa komen daripada Dato'? Yelah, macam-macam lah boleh dituduh oleh pembangkang kepada kita. Saya nak kembali sedikit sejarah berkenaan dengan kita pergi kepada Tanjung Piai. Tanjung Piai ketika itu kita tidak mendengar pun tentang banyak perkara tentang banjir, tentang banyak perkara lah. Tetapi kalau kita tengok keputusan di Tanjung Piai itu, ramai penyokong Pakatan Harapan tak nak keluar sebab mereka fed up dengan Pakatan Harapan. Dia bukan isu pasal dia tak atau apa ada isu-isu yang sedang mereka mainkan fitnah seperti kita. Tapi cuma saya nak maklumkan beginilah. Climate change ini, kita jangan salah anggap. Climate change ini adalah perubahan suhu negara dunia yang sedang berlaku semenjak 5 tahun yang lepas. Dan hari ini mendapat kemuncaknya apabila kita melihat banyak negara-negara apabila mengalami banjir itu tidak tentu masa. Jadi apa yang pembangkang buat hari ini, mereka hanya menukar objektif mereka menukar matlamat mereka berdasarkan kepada keadaan semasa. Dulu mereka kata kita tak sensitif berkenaan dengan COVID. Apabila kita melihat mereka pembuat PBBM sendiri nak buat pilihan raya di Sabah, dan pada ketika itu kita menang, dan hari ini mereka menuduh kita macam-macam. Kononnya kita nak mengambil peluang tentang monsun ini ataupun keadaan banjir ini. Bagi pada saya, kita konsisten daripada awal. Apabila kita kalah tempoh hari, apabila kita melihat kepada 22 bulan tempoh hari, kita konsisten untuk memberikan mandat semula kepada rakyat. Dan saya pelik, pada semalam, contoh semalam, Muhyiddin Yassin mengatakan bahawasanya mereka melihat kerajaan ini gagal untuk melaksanakan ekonomi. Tapi pada masa yang sama, beliau tahu dan beliau akui bahawasanya ekonomi kita akan, ekonomi dunia akan masalah pada awal tahun hadapan. Jadi ini kontradik dengan masalah mereka. Kalau mereka suka dengan kerajaan ini, Wak Imah DAP ataupun Anwar Ibrahim, mereka sokong kerajaan ini tanpa ada cakap kita nak buat pilihan raya bila masa dan bila masa. Tetapi hari ini rakyat lebih penting. Rakyat perlu menghadapi masalah ekonomi yang akan melanda dunia pada awal tahun hadapan. Kalau mereka seorang yang nasionalis, mereka akan letakkan kepentingan rakyat itu ke hadapan, iaitu perlu ada satu kerajaan yang betul-betul stabil, perlu ada satu kerajaan yang cukup dihormati dari segi demokrasi dunia. Dan akhirnya semua orang akan melabur di Malaysia, dan akhirnya rakyat Malaysia dapat bersama-sama melepasi masalah ekonomi dunia yang dijangkakan pada tahun depan. Jadi kita nak buat pilihan raya ni, kita bukan macam Indonesia lah. Nak buat pilihan raya ni mungkin ambil masa 2-3 bulan atau setahun atau 2 tahun. Kita nak menyelesaikan masalah ini hanya sebulan. InsyaAllah kita akan selesaikan ini sebelum pun bulan 12 tahun ini. Jadi tidak timbul isu berkenaan tuduhan tomohan ini. Dan saya percayalah rakyat melihat inkonsistensi yang dilakukan oleh pembangkang atau musuh-musuh UMNO ini atau musuh-musuh BN ini. Sebenarnya mereka sering kali mengalihkan goalpost. Matlamat menghalalkan cara. Hari ini kalau keuntungan bagi mereka, mereka akan cakaplah kerajaan ini bagus. Kalau tak menguntungkan untuk mereka, dia akan katalah kerajaan ini tak bagus. Kalau menguntungkan mereka hari ini, kalau mereka boleh menang hari ini, mereka akan cakap, oh tidak kisah, banjir pun tak kisah, kita boleh meledah banjir untuk ni. Itu adalah perangai pembangkang daripada dulu. Tapi saya cukup Alhamdulillah lah. Sebab Barisan Nasional, dia konsisten. Kalau you tengok daripada kenyataan kita daripada awal dulu sampai hari ini, kita konsisten untuk memberikan mandat semula kepada rakyat. Kita pun janji. Muhyiddin Yassin pun janji. Tun Dr. Mahathir pun janji. Apa dia janji? Sekiranya kita selesai masalah COVID ini, kita beralih kepada masalah endemik, kita akan pulangkan balik kepada mandat rakyat. Jadi, kenapa mereka sering kali tidak menepati kata-kata mereka, janji mereka kepada rakyat? So, rakyat ini bukanlah satu perkara yang untuk mereka mainkan lah. Bagi pandangan saya, itu hanyalah permainan politik yang sengaja untuk menghasut rakyat. Kononnya, mereka mementingkan rakyat, tetapi walhalnya sebenarnya mereka hanya mementingkan jawatan dan juga keuntungan politik
bagi pihak mereka lah. Dan juga Datuk, sekiranya ia benar-benar berlaku dalam tempoh bencana dan juga banjir dan sebagainya, bagaimana kekuatan daripada Barisan Nasional dan UMNO itu sendiri, terutamanya dari segi sukarelawan dan sebagainya, untuk membantu mangsa dan juga golongan tertentu yang terjejas dalam memastikan bahawa adanya kebajikan itu diberikan dalam masa yang sama, mereka juga keluar untuk mengundi. Dia beginilah, kita mempunyai cukup pengalaman dari sudut penjawatan awam, agensi yang menguruskan banjir ni, bomba. Tidak boleh dinafikan sebenarnya daripada dulu walaupun kita kalah, ramai di antara orang-orang kampung, orang-orang yang terlibat dalam banjir, selalunya mereka akan berhubung dengan pemimpin Barisan Nasional setempat. Jadi bagi pandangan saya, banjir ni daripada dulu, walaupun tak ada banjir, walaupun tidak ada politik, tidak ada pilihan raya, walaupun tidak ada apa-apa, kita tetap akan melihat kepada bagaimana kita nak mewujudkan kemenangan untuk dan membantu rakyat yang memerlukan pada ketika diperlukan. Jadi maksudnya kesiapsiagaan orang Barisan Nasional ini daripada dulu sebenarnya, walaupun kita kalah, kalau rakyat ada masalah kita akan turun. Kalau rakyat mengalami musibah kita akan turun. Kita lihat baru-baru ni dekat Selangor, tempoh hari di Selangor pada tahun lepas bulan 4, banjir besar, tetapi apa yang Barisan Nasional buat tetap dengan kerja khidmat bakti kita untuk kita selesaikan masalah mereka di tempat mereka. Jadi bagi pandangan saya, untuk cerita berkenaan dengan bagaimana Barisan Nasional membantu rakyat, itu memang dekat daripada hati kita lah, insyaAllah. Dan juga Datuk, satu perkara penting yang kita faham adalah berkaitan dengan penyatuan ataupun kerjasama politik dan sebagainya. UMNO secara jelas daripada awal tidak ada masalah untuk bergerak solo ataupun bergerak sendiri dalam PRU ke-15. Berkaitan dengan collaboration ataupun apa sahaja selepas itu akan difikirkan selepas PRU ke-15. Setakat ini ada perancangan bagaimana dengan PAS, mungkin ada penyatuan ummah dengan Bersatu dan sebagainya dalam cakap-cakap orang Barisan Nasional dan juga UMNO ketika ini, Datuk? Kita tak pernah menolak perpaduan yang kalau menguntungkan rakyat. Itu yang paling penting. Kita kena faham bahawasanya apabila kita melakukan himpunan ISA, State Home, ianya semua berkisar kepada kepentingan rakyat. Dan apabila ianya berlaku, alhamdulillah rakyat menyokong kita. Rakyat melihat kepada kebersamaan kita, keikhlasan kita. Dan apabila kita pergi PRN Melaka, PRN Johor, kita gamit kawan-kawan kita untuk bersama-sama dengan kita. Kawan-kawan yang ikhlas. Tetapi mereka nampaknya mahu melihat kepada kepentingan Perikatan Nasional itu. Jadi bagi pandangan saya, Barisan Nasional tidak pernah menolak mana-mana komponen yang difikirkan sehaluan dengan perlembagaan kita, mendaulatkan perlembagaan kita, perlembagaan negara kita, yang akhirnya sebenarnya rakyat akan mendapat keuntungannya. Itu sebab bagi pandangan saya, kali ini apabila rakyat telah memberikan mandat yang besar, kita pergi solo di Melaka dan juga di Johor, ianya adalah satu gambaran bahawasanya Barisan Nasional boleh menubuhkan kerajaan di dalam PRU yang akan datang. Cumanya bagi pandangan saya, hari ini kalaulah boleh dibuat keputusan PAS memikirkan bagaimana keuntungan mereka bersama dengan kita, keuntungan yang lebih besar iaitu perpaduan ummah, dia kena bersama dengan kita. Walau bagaimanapun kita terserah kepada kepimpinan PAS, walaupun ianya adalah satu perkara yang besar bagi PAS untuk membuat keputusan. Bagi pandangan saya, Bersatu ini adalah satu logo yang tidak ada roh, tidak ada ahli, tidak ada perjuangan. Jadi kenapa kita perlu mengorbankan kita punya kemenangan di depan mata ini untuk bersama dengan Barisan Nasional, kemenangan yang lebih besar insya-Allah, untuk kita pentingkan mereka yang tidak ada roh dan tidak ada perjuangan. Dan bagi pandangan saya lah, Barisan Nasional insya-Allah boleh menubuhkan kerajaan di dalam PRU ke-15 ini kerana kita telah buktikan di dalam PRN yang lain. Dan saya merayulah pada rakyat semua agar melihat kepada kestabilan. Untuk kita membina satu kerajaan ini, kita tidak boleh join mana-mana parti yang tidak berprinsip dan tidak bersehaluan dengan kita. Sebab apabila kita nak mentadbir negara ini, tiap-tiap minggu kita nak buat cabinet meeting, tiap-tiap minggu kita nak buat dasar rakyat, tiap-tiap minggu ini kita perlu ada kesesamaan. Kita perlu ada satu orang cakap keputusan yang jitu untuk kita putuskan, akhirnya rakyat mendapat manfaat.
Kalau kita topok-topok macam Pakatan Harapan, mereka mempunyai ideologi yang berbeza di antara mereka sendiri, itu yang sebabnya 22 bulan kerajaan itu tidak hanya bertahan 22 bulan. So maksud saya, untuk kita mentadbir negara ini hari ke hari, untuk kita menyelesaikan masalah ekonomi hari ke hari, kita perlu ada satu cabinet members ataupun kerajaan yang mempunyai sokongan yang padu di antara mereka satu sama lain. Dan hala tuju itu kena betul. Kalau kita nak bercakap berkaitan dengan keutuhan Datuk, keutuhan UMNO sebagai satu pasukan menuju ke PRU 15, dan kita nak melihat kepada mungkin sejarah sebelum ini, isu pergeseran, perbezaan pandangan di pelbagai lapisan UMNO dan sebagainya mungkin antara menjadi duri dalam daging UMNO pada ketika itu. Tetapi sejauh mana hal-hal seperti ini dapat diselesaikan demi keampuhan UMNO menjelang PRU ke-15 ini? Saya ni pandangan beginilah. Sebuah parti politik yang besar, dia tidak sunyi dengan arus ataupun tsunami. Tidak sunyi. Kalau kita lihat, ada banyak juga peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam UMNO sendiri, tetapi kita dapat melepasi apabila kita ini berbincang dan juga melakukan satu keputusan yang baik di dalam Majlis Kerja Tertinggi. Dan itu sebenarnya kita punya intipati. Itu sebab saya selalu cakap dengan pembangkang ni, you all ni cuba untuk memecah belahkan UMNO, sebenarnya duri dalam daging, api dalam sekam ini semua tak berlaku. Bagi pandangan UMNO tetap UMNO. Apabila kita bergaduh, kita tidak akan membiarkan air itu keluar daripada sebuah cawan. Berkocak di dalam cawan, tidak akan keluar airnya di luar. Ianya adalah pergaduhan keluarga atau perselisihan keluarga, ataupun ianya adalah hanya pandangan yang berbeza di antara mereka-mereka di dalam komponen itu. Tetapi ianya tidaklah mencalarkan sehingga menjadikan kanser kepada perpecahan dan segala-galanya. Dan itulah sebab saya melihat siapa saja yang keluar daripada UMNO, sebenarnya mereka tidak akan ada tempat di hati rakyat Wak Imah dalam mana-mana pilihan raya. Saya boleh jamin mereka yang keluar ini, sekiranya contoh macam Muhyiddin Yassin dan juga sekutu-sekutunya hari ini, mereka amat sukar untuk memenangkan mereka di dalam kawasan sendiri. Sebab ahli di dalam pengundi di dalam itu percaya pada parti. Dulunya Muhyiddin PBN menang ini 11 kursi ini semuanya adalah daripada fixed deposit penyokong PKR dan DAP. Dan saya tak nampak mana diorang nak dapat penyokong-penyokong mereka untuk mengundi mereka dan untuk mereka menang. Sebagai contohlah kita lihat di Johor dan juga di Melaka. Hampir habis mereka kalah. Hampir habis semua mereka kalah. Dan menang pun mendapat ihsan daripada bukannya sokongan rakyat yang gitu. Dan juga Datuk, kita baru saja mendengar, membaca berkaitan dengan dokumen bajet 2023 yang tak sampai pun 72 jam lagi. Selepas itu Malaysia bubar, Parlimen bubar dan sebagainya. Ini satu bentuk janji dan juga komitmen UMNO untuk rakyat, UMNO dan juga Barisan Nasional, ataupun ada selepas ini manifesto lain yang akan diberikan ataupun akan dikeluarkan oleh Barisan Nasional khususnya? Saya percaya manifesto ataupun janji pilihan raya, janji bajet hari itu. Saya pun terkejut juga apabila Tun Dr. Mahathir boleh menyukai dan boleh senang dengan bajet yang kita tabelkan. Tapi walau bagaimanapun, sebenarnya Barisan Nasional ini dia popular dengan janji yang ditepati, bukan janji yang dicapati. Kalau kita tengok janji-janji yang kita buat ni daripada dulu, apabila kita bentangkan bajet, hampir semua kita selesaikan masalah bajet ini, dan hampir semua juga manifesto yang kita janjikan kepada rakyat kita akan buat. Sudah tentu kita akan ada manifesto yang juga melihat kepada perancangan 5 tahun. So bajet ini untuk 1 tahun inilah. Maksudnya kalau Tun Dr. Mahathir pun dah setuju untuk bajet ini dan juga lain-lain pun setuju dengan bajet ini, maksudnya diorang kena sokong kita lah untuk kita laksanakan bajet ini untuk tahun depan. Tetapi manifesto ini insya-Allah kita akan lakukan untuk sepanjang penggal. So, manifesto ini sudah tentunya akan berpihak kepada keuntungannya kepada rakyat. Dan yang paling penting, kita jangan kena kencing sekali lagi. Itu saya nak maklumkan kepada rakyat di luar sana. Jangan kita lihat kepada manifesto yang menjanjikan langit dan bumi. Akhirnya kita tak dapat apa yang dijanjikan oleh kita. So, cukuplah kita belajar sekali. Cukuplah kita kena tipu sekali. Jangan kita kena tipu berkali-kali lagi lah. Dan juga Datuk, ini sangat penting apabila kita ada mungkin 1 juta lebih yang berdaftar
di bawah undi 18 yang berusia 18 hingga 21 tahun dan lebih 5 juta yang telah pun didaftarkan secara automatik. Ini penting dan juga nilai undi anak muda ini sangat besar. Ini antara perkara yang perlu kita faham dan juga kita tahu apa sebenarnya tawaran UMNO untuk anak muda, untuk pengundi-pengundi baharu ini, untuk mereka ini berpartisipasi dalam pengundian ataupun pilihan raya umum ke-15 kali ini, Datuk. Dia macam ni, kita berbalik kepada bread and butter lah. Yeah. Makanan kita hari-harian. Dia macam ni. Kalau kita nak melihat kepada track record Pakatan Harapan, mereka menjanjikan 1 juta peluang pekerjaan. Barisan Nasional daripada dulu kita melakukan pembangunan ini seiring tanpa kita berhentikan pembangunan. Okey, kenapa kita buat pembangunan ini berterusan? Sebab kita nak memastikan anak-anak muda hari ini keluar universiti ada kerja. Anak-anak muda hari ini keluar universiti, dia dapat ijazah contoh engineering, boleh kerja dekat MRT, boleh kerja dekat double track, boleh kerja dekat mana-mana pembangunan yang kita dah buat. Ini adalah janji yang kita dah buat daripada dulu dan kita laksanakan. Jadi untuk anak muda, saya percaya bahawasanya mereka kena percaya bahawasanya peluang pekerjaan ini kita kena wujudkan berterusan tanpa kita melihat kepada kepentingan politik. Syed Saddiq masa ketika beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan bersetuju dengan banyak projek-projek pembangunan yang kita dah buat untuk memastikan pekerjaan baru untuk anak muda ini. Beliau bersetuju untuk membatalkan. Seperti mana kita punya projek-projek transport yang lain. Jadi bagi pandangan saya, kalau kita nak mendapatkan undi anak-anak muda ini, yang paling penting adalah satu peluang pendidikan. Di mana peluang pendidikan yang kita buat daripada dulu, sebenarnya kita memastikan peluang pendidikan ini tersebar luas. Kita ada beasiswa yang kita janjikan kepada mereka. Kita ada peluang penyambungan pelajaran kita di universiti-universiti awam. Dan banyak lagi peluang-peluang ini yang kita buka untuk anak-anak muda. Dan juga peluang pekerjaan selepas mereka habis belajar. Itulah sebab bagi pandangan saya, tak logik lah kalau Rafizi pun bercakap tentang kita kena buat projek yang mikro di dalam negara tanpa projek yang besar-besar, yang bombastik. Sebab dia tak fikir tentang bagaimana kita nak wujudkan peluang pekerjaan kalau kita tak buat pembangunan. Itu sebab benda perkara yang berkenaan kita janji ni, kita mesti duduk kepada bumi yang nyata. Apa yang kita nak buat untuk mencapai sesuatu. Kalau kita nak janjikan 1 juta pekerjaan, kita kena buat projek yang akan memberikan peluang 1 juta pekerjaan. Kalau kita nak buat satu-satu pendidikan yang holistik, yang bagus, kita kena buat universiti yang bertaraf tinggi dan juga kita kena sediakan dana yang cukup untuk anak-anak muda kita belajar, menyambung pelajaran. Itu sebab bila dia kata pasal nak hapuskan PTPTN, kita pun tak fikir macam mana you nak hapuskan PTPTN. Sedangkan you tahu PTPTN ini adalah tabungan pendidikan untuk anak muda menyambung pelajaran sekiranya orang tuanya tidak ada duit, tidak ada dana, tidak ada beasiswa, jadi menggunakan PTPTN. Ini perlu ada satu penjelasan yang cukup baik kepada anak-anak muda lah. So saya harap anak-anak muda boleh lihat kepada perkara-perkara penting ini. Kalau nak menerima janji seperti mereka semua, saya rasa susah untuk anak muda menjalani kehidupan mereka seharian lah. Datuk, akhir sekali Datuk, pembahagian kerusi untuk UMNO dan juga Barisan Nasional dah selesai ke Datuk? Saya percaya memang mereka dah buat pembagian kursi itu dah selesai. Saya rasa dah selesai dan saya harap ianya seperti biasalah, kita akan melihat ada calon-calon yang muda-muda yang baru insya-Allah akan dipertandingkan di dalam Barisan Nasional. 87% di dalam Johor dan juga 70% di Melaka. Semua ni calon-calon baru. Kalau orang nak momokkan Barisan Nasional ni parti dinosaur ni semua, kena tanya diri dia orang lah. Dia orang dinosaur ke kita dinosaur lah. Okey. Baik, terima kasih Datuk atas diskusi itu tadi. Panjang lagi perjalanan kita ini untuk menjelang PRU ke-15 Malaysia Memilih. Terima kasih Datuk bersama-sama dengan Esra Awani. Itu tadi Datuk Muhammad Razan Rafi, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia, dan pastinya banyak perbincangan, diskusi dalam agenda Awani. Mungkin kita akan adakan dialog-dialog selepas ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian dulu agenda Awani. Saya Sanahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.